والتسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سد لساني وفي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita terus lagi pada hari ini daripada kitab Ihtimam Qawaid Syarah kepada Qawaid Al-Aqaid. Kita berhenti pada muka yang ke-215. Muka yang ke-215 pada ni apa ni masalah Qawaid pada masalah muhimmah yang ke-10. Masalah muhimmah yang ke-10. Dia tak suruh okey. So okey tak? Okey dah. Soal okey tak perlu komen ni. Okey, kita berhenti pada muka yang ke-215. Masalah yang ke-10. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Ashirah. Soal ikhlas. Soal buat itu tolong. Okey lagi soal. Soal okey tak? Tak ada. Soal makin jauh. Soal macam dia jauh. Okey tak? Boleh. Okey. Tolong komen soal ni. Okey ke tak? Okey. Al-Ashirah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Ashirah. مذهب أهل الحق أن مرتكب الكبائر والصغائر من المؤمنين حقيقة واسما وحكما. Yang ke-10, ini beberapa perkara yang berkait dengan umur yang khilaf antara ahli sunnah dan juga golongan ahli bid'ah. Apa dia? Yang ke-10 ini mazhab ahli haq. Ahli sunnah lah merujuk pada ahli sunnah bahawa murtakib al-kabair, pelaku dosa besar, was-saghair dan juga dosa kecil, minal mukminin, dianggap di kalangan orang mukmin hakikatan secara hakikat, masih mukmin hakikatan, wasman dan dipanggil nama pun dinamakan masih mukmin, wa hukman dan hukum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pun masih dia dianggap beriman.
Jadi pelaku dosa besar tidak mengeluarkan seseorang daripada daripada Islam kepada kufur dengan sebab dosa mereka. Seterusnya, waqalatil khawarij, berkata khawarij, al-isyan kufur. Dosa itu kekufuran. Dosa itu ialah kekufuran. Wa man lam yatub khulida fiha. Siapa yang tidak bertaubat maka akan kekal di dalam neraka. Wa minhum man awjaba dhalika bil kabirati min as-saghirah. Jadi tadi ni isyan ni umum dosalah. Di kalangan khawarij sebahagian menetapkan mewajibkan demikian itu, iaitu dihukumkan dengan kufur dan kekal dalam neraka dengan dosa besar saja, tidak dosa kecil. Jadi sebahagian daripada khawarij mengatakan yang menyebabkan kufur dan kekal dalam neraka itu, masuk neraka itu ialah dosa besar, bukan dosa kecil. Pendek katanya, asal mereka ialah dosa itu menyebabkan seorang itu jadi kufur dan melayakkan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kufur kekal. Wakila, ada pandangan mengatakan munafik. Waqala bihi al-hasan thumma raja'a anhu. Ada mengatakan orang melakukan dosa, dia beriman bila dosa itu orang munafik. Ini pandangan ini dinisbah kepada Imam Hasan al-Basri, tapi kemudian ditarik baliklah. Waqalatil Murji'ah kata, kita nombor 1. Summu Murji'atan, dinamakan mereka Murji'ah li'irja'in al-ma'asiyah, kerana membelakangkan mereka maksiat. Ay ta'khirihim iyyaha 'anil i'tibar. Mereka membelakangkan maksiat daripada diambil kira. Mereka tak kira maksiat. Apa maksud? Ay annahu qalu innaha la tu'tabar. Maksiat tidak diambil kira. Min haitsu innahu la yatarattabu 'ala fi'liha 'adzab. Dari segi aspek tidak terhasil di atas maksiat itu azab. Buat maksiat dan azab. Wadzalika istinadan ala aslihim. Ini bersandar kepada kaedah usul kaedah mereka, min annahu la tadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Sebagaimana tidak mudarat bersama iman itu maksiat, bahawa tidak mudarat bersama keimanan itu maksiat, sebagaimana tidak manfaat beserta kufur itu ketaatan. Orang kafir buat taat ada faedah tak? Ada faedah, ada manfaat. Ketaatan yang dibuat oleh orang kafir, la tanfa'u ma'al kufri ta'atun, la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Maka keimanan pun situ. Wala tadurru ma'al imani maksiat. Tidak mudarat selagi mana ada iman oleh kemaksiatan. Dikira itu. Wa haula alladziina hakal Imam Tabari maqalatahum fasidatan fi kitabihi. Itulah mereka lah golongan yang Imam Tabari sebut kefasadan pandangan mereka itu dalam kitabnya At-Tafsir fi Ma'alimiddin. Wa qala, kata Imam Tabari, wa qala akharuna ahlul kaba'ir min ahli tauhid alladzina wahhadu, mereka yang mentauhidkan Allah, wa saddaqu Rasulullah, benarkan Rasulullah, wa aqarru bi syara'i'il Islam, mengakui syariat Islam, mu'minuna bi imani Jibril, beriman dengan iman Jibril dan juga Mikail, wa hum min ahli jannah. Wa qalu la yadurruhum 'al-iman dhanbun saghiratan aw kabiratan kama la yanfa'u ma'asyirki 'amalan. Jadi itu bagaimana dinukilkan daripada kitab Tafsir. Okey, sambung balik ni atas. Dia kata, waqalatil Murji'ah, kata Murji'ah, la tadurrul kabiratu ma'al iman. Tidak mudarat pun dosa besar lagi mana ada iman. Iman tu dosa, apa-apa dosa tak ada mudarat langsung. Kama la tanfa'ul hasanatu ma'al kufri, sebagaimana tidak manfaat kebajikan beserta kufur. Orang kafir buat kebajikan tak ada manfaat pun kepada mereka. Ini sesatlah, ya, jelas-jelas sesat. Ini bukan pandangan ahli sunnah. Wa qalatil mu'tazilatu, berkata oleh Mu'tazilah, la yusamma mu'minan. Pelaku dosa besar tidak dipanggil mukmin, bal yusamma fasiqan, tetapi dipanggil fasik. Fala yuqalu mu'minun wala kafirun, tidak dipanggil orang mukmin
dan tidak dipanggil orang kafir, dipanggil bersama fasik. Walau manzilatun baina manzilatain. Jadi mereka orang beriman yang melakukan dosa besar, dia ada manzilah, kedudukan di antara dua kedudukan, iaitu antara kufur dan juga iman. Dia duduk tengah. Duduk tengah. Jadi dia tidak dikategorikan sebagai mukmin dan tidak dikategorikan sebagai kufur. Jadi ada tempat pertengahan antara syurga dan juga neraka yang musuh kepada orang yang fasik ini. Qalu, kata mereka, walau mata qabla taubati, kalau dia mati sebelum taubat, khulida finnar, dia dikekalkan dalam neraka. Pokoknya dalam neraka. Wala yajuzu bil hikmati afuhu wa maghfiratuhu, dan tidak harus tilik kepada hikmat Tuhan, Tuhan ampunkan dan Tuhan maafkan. Tuhan maaf dan Tuhan ampun. Ikut hikmat tak harus. Orang buat jahat tiba-tiba tak maaf. Dah. Untung aja gitu. Dah, tak adil lah gitu. Orang buat jahat kita tak boleh jahat. Mana adilnya situ, mana hikmatnya situ. Melihat kepada zahir, memang dia kata bila buat jahat tiba tak kena balas. Hak lain dapat dia dimaaf. Orang lain yang tak buat dosa dapat kebajikan, dapat baik, dia pun kejahatan diampunkan. Padahal dia tidak taubat. Kalau begitu, untung dia boleh buat jahat. Di samping itu dosa dimaaf. Maka tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Maka tidak harus pada hikmat bahawa Tuhan mengampunkan dan memaafkan. Qalu, kata mereka, wa murtakibus saghirati mu'minun. Tapi yang melakukan dosa kecil masih mukmin. Li'anna man ijtanaba al-kaba'ira, kerana orang yang menjauhi dosa besar, istahaqqa maghfiratas saghair, berhak untuk mendapat keampunan dosa kecil. Ada pun yang buat dosa kecil, dia kata berhak dapat keampunan. Apa nama ni? Tajtanibu kaba'ira in tajtanibu kaba'ira ma tunhaw anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu, kalau kamu menjauhi kaba'ira ma tunhaw anhu, dosa-dosa besar yang dilarang daripadanya, kalau kamu jauhi, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi bijtina bisal kaba'iri tughfarus saghair, dengan menjauhi dosa besar akan dihapuskan dosa-dosa kecil. Jadi di sisi mereka yang melakukan dosa kecil masih beriman, kerana orang yang menjauhi dosa besar berhak untuk dapat keampunan. Kalau dosa besar tak boleh kena taubat. Ini kata Mu'tazilah. Wahal takfiru saghirati bijtinabil kaba'ir qat'iyyun aw zanniyyun. Kata Mu'tazilah, tapi ahli sunnah pun samalah pada masalah ni lah, pada masalah apa nama ni. Ini nak guna hujah pada apa? Pada beza di kedudukan murtakibus saghirah dengan murtakibul kabirah. Di sisi kita ahli sunnah, murtakibul kabirah was-saghirah tak kira lah dosa besar dan kecil. Ma'ada syirik, selain pada syirik, waktu tu dalam afuhi, wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang mati dalam keadaan tidak taubat daripada dosa besar, maka urusannya ialah di sisi Tuhan. Sisi Tuhan, maknanya dia masih dah masuk dalam masyiatillah. In apa nama ni? Allah SWT Muhammad, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Termasuk dalam umum ma duna dhalika liman yasha. Hatta kabirah, dosa besar, ghairu syirki, lain pada syirki, masih berhak dalam afwillah, keampunan Allah. Cumanya wajib di sisi kita ahli sunnah minta taubat, wajib bertaubat. Wajib bertaubat hatta daripada dosa kecil sekalipun. Dari segi hukum wajib taubat tu wajib lah, tapi dari segi
i'tiqad masih dalam kehendak masyiatillah hatta yang melakukan dosa besar selain pada syirik. Okey, selesai itu. Masalah seterusnya, wa hal takfirus saghirati bishinabil kabirati qat'iyyun aw dhanni. Adakah terhapusnya dosa kecil dengan sebab menjauhi dosa besar qat'i? Maknanya orang yang menjauhi dosa besar akan terhapus qat'i, terhapus dosa kecil ataupun dhanni saja. Takfirus saghirati itu qat'i ke dhanni qaulani. Qaulani, dua pandangan, lil muhaddithin, bagi ulama ahli hadis wal usuliyin dan ulama usul. Jadi maknanya pun ada kata qat'i, ada kata dhanni. Berdasarkan apa tadi? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Itu berdasarkan ayat itu. Maknanya memang pasti diampun. Ada kata dhanni. Dhanni maknanya boleh terhampun, boleh tidak diampunkan. Wa madhhabu ahli al-haqqi anna man lam yatub min al-kabirati fil masyi'ah. Wa ma yatub lam yatub min dhabihin. Wa madhhab, dan madhhab ahli al-haqq, ahli sunnah, anna man lam yatub, orang yang tidak taubat daripada dosa besar, fil masyi'ah, berada dalam kehendak Tuhan. Liqauli ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ampunkan orang yang syirik dengannya, dan diampunkan apa yang lain daripada itu bagi yang dikehendaki. Allah tidak akan ampun dosa orang syirik dengannya. Ini juga kena fahami. Kita fahamlah, tapi pelik bila kita ngajar orang awam, ada orang tanya, Ustaz, kalau dia taubat, tak ampun tak? Anda faham itu? Bila mengaji pada orang ini, dia kata, Ustaz, Tuhan kata Tuhan tidak akan ampunkan dosa orang syirik. So, kalau dia taubat, Tuhan ampun. Ini maksudnya, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi illa an yatub. Tuhan tidak akan ampun orang yang syirik illa bitaubat, kecuali dia tu taubat. Itu maksud ampun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa illam yatub. Dan Allah Ta'ala akan ampunkan selain daripada dosa syirik kepada yang dia nak, walaupun orang tu tak taubat. Nampak tak? Jadi takdir ayat tu, faham ayat tu gitulah. Jadi kadang-kadang kita anggap kita tahu dah masyarakat awam, kita anggap kita tahu, tapi masyarakat awam dia kena beritahu lah. Kena beritahu dan kena suruh mereka bertanya. Jangan marah orang tanya. Jangan marah orang tanya. Kadang kita ingat apa yang kita faham tu mereka faham dah. Rupanya ada orang faham gitu. Ada orang faham gitu. Jadi kalau taubat memang tu aku. Betul tak? Cuma dia lagi, adakah qat'i atau dhanni juga? Bagi dosa selain pada syirik itu qat'i. Dosa selain pada syirik qat'i Allah Ta'ala. Tapi selain daripada syirik, ada khilaf, ada kata qat'i, ada kata dhanni. Ada dengan Syarqawi ke? Tak ada. Tak ingat. Ada. Macam mana? Okey. Ma'a, kemudian situ habis. Ma'an nususin, berserta ada nas-nas, wa qawati'a ukhra, dan dalil-dalil qat'i yang lain. Wabillahi taufiq, Allah Ta'ala saja taufiq. Al-hadiyata asyar, yang ke-11. Yang ke-11. La yuhbitul imana illa al-kufur. Tidak akan menghapuskan keimanan kecuali kufur. Makna apa? Iman seseorang itu tetap sah dan ada keimanan, hatta dengan apa-apa maksiat, kecuali kufur. Bila kufur baru hapus iman. Kama annahu la yuzidu kufra illa al-iman. Sebagaimana tidak akan menghapuskan kekufuran kecuali beriman. Orang kafir, dia tak akan hilang kekufuran kecuali dengan beriman. Wa jumhur mu'tazilati, jumhur ulama Mu'tazilah, ala anna al-ma'siyata al-wahidata, bahawa maksiat yang satu tuhbitul amala kullah, akan menghapuskan amalan keseluruhannya. Sekali maksiat ada habis amalan. Hatta sehingga kan man abadallaha tula umrihi, orang yang
menyembah Tuhan sepanjang umur, thumma syariba qadarati khamrin, lalu dia minum beberapa titis arak, ka'annahu lam ya'bud qattu, seakan dia tak beribadat langsung. Habis amalan dia. Orang arak kita tak boleh bayar. Maknanya orang yang berpandangan gini di kalangan Mu'tazilah tu banyak cerita. Tok Wali ambil tahap apa ni? Tahap gambar. Apa? Maknanya kalau sekarang ni dipegang, mesti dia akan beramal dengan apa dia pegang kan. Maknanya memang warak sungguh-sungguh berlaku. Warak sungguh-sungguh. Wallahualam. Ataupun sekadar itu pandangan tapi tak boleh beramal. Tapi benda itu di kalangan ulama-ulama terdahulu, para salaf ataupun orang awam, tak boleh lah mereka tu sangat jauh daripada maksiat, tu tak boleh. Mereka dijaga mahfuz indallah, di sisi Tuhan terjaga. Wa madhabu ahli al-haqqi, madhab ahli al-haq wal ahli sunnah, anna ma warada min al-ihbat bil a'mal, apa yang datang daripada terhapus ihbat bil a'mal, terhapus dengan amalan, amalan tu hapus, innama huwa bil muwazanah, hanya dari segi apa? Dari segi aspek muwazanah, timbangan. Ketika mana? Ketika menimbang-timbang, timbal balas timbangan. Wa dzakarahu Ibnu Arabi wa ghairuhu, ini disebutkan oleh Ibnu Arabi dan selain daripada itu. Al-thaniyata asyarah, yang kedua, at-tahqiq anna subyan al-mu'minin, kaul yang pandangan yang tahqiqnya bahawa kanak-kanak bagi orang mukmin mahkumul lahum bi hukmi abaihim, dihukumkan bagi mereka dengan hukum bapa mereka di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau bapa dia beriman, maka dia berimanlah hukumnya dunia dan akhirat. Wasibyan kufar kadzalika, dan kanak-kanak bagi orang kafir pun begitulah juga. Maknanya mak ayah mereka kafir, maka hukumnya kafirlah di dunia. Dan juga tengok tu ini apa nama ni, itu di sisi at-tahqiq an-nasbiyan al-mu'min. Samalah, dan kanak-kanak orang kafir demikian juga. Mana mahkumun lahum bi hukmi abaihim fi dunya wal akhirah. Wa qila al-kullu min ahli jannah, semua sekali ahli syurga, maknanya dia tidak dihukum kafir di akhirat. Wa sahhahahu an-Nawawi, pandangan ini yang disahihkan. Ini yang kita pegang muktamad tu ni. Muktamad di sisi kita ialah sibyan al-kuffar, kanak-kanak orang kafir, mereka dari kalangan ahli syurga juga, ghilman jannah, masuk di kalangan kanak-kanak budak-budak syurga. Sebab apa? Sebab tidak ada sebab mereka dimasukkan neraka, kerana Tuhan dah kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan mereka ni bukan mukallaf. Mereka ni bukan mukallaf. Maka mana mereka nak ditaklifkan sesuatu perkara yang bukan layak untuk ditaklifkan. Maka di dunia mereka kafir, tak ada masalah. Hatta katakanlah yang perkampungan sunnah tu masuk Islam, tengoklah. Dia kata bawa homo tu bawa 18 tahun kan. Balik dah, budak puan pula. Tengok. Jadi perkampungan sunnah. Perkampungan sunnah yang menjemput orang-orang Asy'ariyah di pentah mereka di sana. Lepas tu ada pula yang tak puas hati, kerana belum cukup sunnah lagi. Ada kan semalam ke tu? Ke malam tu? Ada, tengok. Kan ucap kan yang depan Sahibus Samah Datuk Mufti Dr. Asri. Rasa balik dia perempuan tu buat tu. Mak ayah dia mari dengan mak ayah dia. Dan mak ayah dia Islam lah, kata mak ayah dia Islam. Itu sepekok dia berkedian. Nampak tak? Jadi di sini mereka ini dihukum Islam dan ahli syurga lah. Islam ni dunia, di akhirat tu ahli syurga. Di dunia mereka itu dihukum dengan mak ayah. Mak ayah mereka kafir. Kalau gubuk kata nak tanam kubur orang sini, tanam, tak ada apa. Dah apa masalah? Tak ada masalah apa-apa, sebab orang berhak, mak ayah dia masih berhak kepada orang tak balik bagi dalam kalangan
anak-anak mereka. Hatta dah mereka besar dah pun katakan dah, mereka dah berhenti dah masuk sekolah, tiba-tiba mereka ada akal, ada tamiz, mereka nak masuk Islam. Tiba-tiba mak ayah mereka gemuk, tak apa, nak kebumikan cara agama mereka. Ya, ya. Jadi selagi mana mereka bukan balik, mereka masih dalam, kita dihukumkan dengan mak ayah mereka. Di sisi Allah, di sisi Allah tak ada lain. Di sisi Tuhan lain. Okay. Ini kalau kita selesai dengan molek faham dia ni, maknanya tak akan bergaduh pun, maknanya boleh berdamai dan boleh ada pandangan yang harmoni dalam masyarakat majmuk Islam ni. Di Malaysia. Wakilahum khadamatu ahli jannah. Ada mengatakan mereka itu khadam ahli syurga, riman, budak-budak syurga. Qalahul Mu'tazilah, ini berkatakannya oleh Mu'tazilah. Wakila man alima Allah minhul iman wa ta'ata bi takdiri bulughi fa mu'min. Ada mengatakan orang yang Tuhan tahu dia beriman dan taat dengan andaian mereka balik, orang tu mukmin. Mana budak-budak ni masih kecil kan. Andai kata mereka tu balik dia akan beriman, maka orang tu beriman. Andai kata mereka tu balik, andai kata dia masih kecil, andai kata balik dia kafir, maka kafir. Wa illa fala. Jika tidak, maka tidak. Jadi ini bukan pandangan ahli sunnah ni. Ini iskal lah pada apa? Pada qada dan qadar Tuhan ni. Iskal situ. Dan isu berkait dengan mati. Adakah mati itu makna memutuskan ajal yang sepatutnya panjang, atau mati itu makna memang tamat di situ. Ini dikemukakan segala pandangan-pandangan ataupun sebahagian pandangan yang berkaitan dengan masalah. Cuma di sisi ahli sunnah kita maklum sebagaimana yang kita sebut tadi lah. Wakila bil waqfi, ada kata dengan tawakuf. Tawakuf lah. Nak kata beriman atau kafir, tidak ada nas yang sharih yang qat'i, maka tawakuf. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an auladil musyrikin. Nabi bila ditanya tentang anak-anak orang musyrikin, qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lah yang lebih mengetahui dengan apa yang mereka beramal. Ini hadis Sahih Bukhari. Wa fil hadis thalathatun min kamalil iman. 3 perkara daripada kesempurnaan iman. Al-kafu amman qala la ilaha illallah. Menahan daripada orang yang mengucap la ilaha illallah, alla tukaffiruhu bi dhanbin, bahawa jangan dikafirkan dengan sebab dosa. Orang yang mengucap la ilaha illallah, jangan kita kafirkan dia dengan sebab melakukan dosa. Wa alla tukhrijuhu min imanin bi amalin, jangan dikeluarkan daripada keimanan dengan sebab dia beramal amal perkara maksiat, kita keluarkan daripada keimanan. Tidak. Jangan. Kesempurnaan iman. Al-Thalithah Asyara, yang ke-13. Ulama salah menahan daripada membicarakan tentang isim dan musamma. Adakah al-ismu huwa nafsul musamma? Isim itu ialah diri yang dinamakan, nama itu diri bernama, isim itu diri musamma. Wasifati wal mausuf, sifat dan mausuf adakah berbeza? Bercerai atau tidak? Wa tilawah wal matlu, tilawah dan matlu, bacaan dan yang dibaca, salah tidak sentuh perkara ini. Walahu dzalika, seumpama itu, innama huwa limauqifil ishtibah. Kenyesanya perbincangan ini berlaku kerana mauqifil al-ishtibah, berlakunya tempat kesamaran. Wa adamil hajati lidzalik, dan tidak berhajat kepada demikian itu. Mana salah tidak bincang tu limauqifil ishtibah, kerana terhentinya syubhat, tak ada syubhat. Mauqif makna tidak berlaku syubhat. Limauqifi al-ishtibahi, kerana terhentinya kesamaran, tidak ada kesamaran. Zaman tu tidak ada bid'ah akidah yang banyak, dan tidak berhajat kepada demikian itu. Fa idza
amina min dzalika, apabila apabila diamankan daripada demikian itu. Diaman maknanya ditarik keamanan, perkara itu dah aman dah. Wahtija ilaih, dan berhajat kepada kalam. Hija ilaih ilaih kalam tulis bersama sifat musuh. Lam yakrahu, maka mereka tidak mengira itu perkara, mereka tidak membenci perbuatan itu, mereka tidak memakruhkan atau membenci perbincangan tentang itu. Nampak? Ini mauqif yang betul, yang kita faham kenapa salaf tidak membincangkan perkara-perkara yang dibincangkan oleh ulama ahli kalam yang datang selepas mereka. Antaranya pada zaman mereka tidak berhajat, dan perkara akidah ni benda yang tak ada syubhah, baik kita tak payah bincang. Benda yang tidak ada kesamaran dalam masyarakat, kita tak perlu keluarkan. Tidak perlu keluarkan. Jadi ada ulama mengajar dan syarah-syarah perbincangan akidah. Kalau lagi mana mereka tak tanya, tidak sebut lah. Isu akidah, contoh sifat kalam, mereka tak tanya, orang tak tanya. Tak sebut lah. Kenapa? Kerana benda itu tidak berlaku kesamaan. Faham tak? Kita nak keimanan. Tapi kita yang kadang rasa kita galak. Galak disebut syubhah. Padahal syubhah itu bukan syubhah yang muntasyirah, bukan syubhah yang orang maklum sangat. Tapi kalau disebut akhirnya orang yang kemah akhirnya longgar balik. Asalnya kemah dah. Bila kita sebut syubhah, berarti itu kok. Jangan main orang ni. Bila orang tak fikir, kalau ni berkaitan kita, orang tu tak ada fikir pun lah syubhah-syubhah ni. Mereka beriman kita khabar dalil, kita khabar hujah, kita nak khabar syubhah-syubhah golongan yang lain yang bawa syubhah. Cukup dah sebenarnya. Kecuali orang tanya soalan, ada soalan kita jawab, maknanya syubhah berlaku pada orang tu dan orang lain dengar, maka syubhah tu berlaku dalam majlis tersebut. Maka kita kena tahu, kita kena jawab. Tapi kalau kita pula disengaja buat tubik syubhah, kemudian kita buat tubik syubhah, kita tak pandai pula selesaikan syubhah, jadi banyak masalah. Mana suka? Kita tidak boleh susun hujah untuk menyelesaikan syubhah itu. Maka kita membiarkan orang dalam kebingungan dan kebingungan. Alhamdulillah. Orang jadi bingung, susah tu. Akidah molek-molek, orang tak pernah fikir pun. Orang tak pernah fikir syubhah tu, kita gigi sebut. Orang jadi fikir pun. Lepas tu kita pula tak boleh beri hujah yang kuat nak menghilangkan syubhah tu. Lepas tu ajar yakin jadi ajar syak. Ajar jadi syak pula. Ni jaga-jaga. Ni kok apa habis marah tu. Lepas tu ni gini lah. Kalau ada, kalau tak ada, alhamdulillah. Peringatan untuk diri sendiri. Nampak tak? Jadi kita tak boleh galak pasal benda ni, jangan. Benda orang panggil daqaiq al-ulum. Dia dakik rawam itu ulum ni, kalau bagi pada bukan tempat yang sesuai, tak ada faedah, bahkan mudaratnya lebih fa idza umina min zalika wahtija ilaihi lam yakrahu, mereka tidak membilangkan makruh sebab zaman itu memerlukan perbincangan itu. Ka'arudhi syubahi, seperti mendatang syubhah-syubhah. Wa rubbama wajaba, bahkan boleh jadi wajib, dia daruratid daf'i, kerana darurah pentingnya untuk tolak tu, wal ihtirah, dan membuat pengecualian dan membuat pengasingan. Wallahu a'lam. Rabi'ata asyara, yang ke-14, arkanul aqaidi arba'atun, rukun akidah ada 4. Isbatul dzati was sifati wal asma'i, isbat zat, sifat dan asma'. Nampak tak? Isbat zat, sifat dan asma'. Wa tanzihu dzalika, menyucikan demikian itu, menyucikan zat, sifat dan asma'. Tadi kita isbat. Wal ilmu bil af'ali wa wajhiha, dan mengetahui tentang perbuatan Tuhan, wa wajhiha, dan wajah
erti, makna ataupun tafsiran. Wajah bagi perbuatan itu. Perbuatan Tuhan itu makna dengan makna apa tak? Wajah rabbuka ke yang sinu dan seumpamanya lah. Allah Ta'ala perbuatan Tuhan. Ini masuk dalam isu-isunya Allah. Was-sam'iyyat wa ma jaa'a fiha. Kemudian perkara sam'iyyat yang apa yang datang berkait dengannya. Ni rukun akidah Pak ni perbincangan tentang zat sifat asma. Kemudiannya peruncian zat sifat asma, lepas tu mengetahui tentang perbuatan Tuhan, kemudian perkara sam'iyyat. Tak lari daripada 4 perkara ni. Waqad taqaddama al-kalam fi dhalika kullihi, telah terdahulu perbincangan pada demikian itu semua jumlatan wa tafsilan, secara umum dan secara detail. Wa baqiyat masail, tinggal lagi beberapa masalah. Aradna ilhaqaha, kami inginkan sertakannya ala daraji ma nahnu fihi, mengikut susunan apa yang kita berada padanya, wa tartibihi, dan susunannya, fanaqul, maka kami katakan ada beberapa perkara ni ditambah al-khamisata asyarah. Yang ke-15 asyarah, al-jumhur ala anna syaratan nubuwati al-dhukurah. Di sisi jumhur, syarat kenabian ialah lelaki. Nabi mesti lelaki. Rasulullah samalah. Lianna nubuwata taqtadi al-ijtihad. Kerana kenabian itu menuntut supaya dimasyhurkan. Disebut, dimasyhurkan. Tak boleh kata senyap-senyap tak. Tak. Disuruh sampai tabligh, ni Nabi dia disuruh untuk beritahu bahawa dia Nabi. Gitu. Nabi disuruh supaya dia beritahu bahawa dia Nabi. Supaya apa? Supaya orang beriman. Nampak? Walaupun Nabi tak datang dengan syariat baru ataupun tidak ada apa-apa arahan daripada Tuhan, tapi dia disuruh beritahu bahawa dia Nabi untuk diihtiram, dihormati, untuk diikuti, dijadi tempat rujukan. Wal unusada taqtadi istita, dan keperempuanan, sifat perempuan itu menuntut supaya disembunyikan. Perempuan ni bukan ijtihad, dia kena tutup, dia kena sembunyi, tak ayaklah mana mendedahkan diri. Gitu. Jadi maka dengan itu Nabi itu tidak ada di kalangan perempuan. Waqad qala Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Maka dia buat datang dalil daripada Quran, tidaklah mengutuskan sebelum kau kecuali lelaki. Lelaki itu jelas dah tak masuk perempuan. Wa an syekh, daripada Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, sebut Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, khilafu dzalika, menyalahi demikian itu, li hadithi, berdasarkan hadis. Di sini pandangannya lah. Jadi pandangan yang Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari di sini bukan menjadi pandangan Mu'tamad dan Asy'ariyah. Pandangan Mu'tamad tu sebagaimana kita sebutlah, tapi dia bawa datang juga pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Arba'un, dia kata ada berdasarkan hadis menyatakan bahawa arba'un nabiyyat, 4 orang nabi-nabi perempuan. Ummu Musa, mak kepada Nabi Musa, Maryam, Sayyidatina Maryam, Asiyah imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun Asiyah, wa Sarah imra'atu Ibrahim, dan juga Sarah isteri pada Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab malaikat Tuhan beri wahyu, wa auhayna ila ummi Musa an ardi, itu auhayna tu ihak tu berlaku. Ihak tu berlaku. Maka dia faham zahir maknanya ada wahyu kepada mereka. Tapi ulama kita jawablah kalau gitu. Ayat Quran wa auhayna ila an-nahli an tattakhidhi, itu ihak juga. Maka ihak kewahyuan, wahyu itu ada makna-makna berbeza. Jadi tidak boleh nak jadikan dalil sebab ada ihtimal. Dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal batala bihi istidlal. Bila ada datang ihtimal maka batal pendalilan. Wal khilafu fi Maryam aqwa min kulli. Khilaf pada Sayyidatina Maryam lebih kuat pada pada. Makna kuat Sayyidatina Maryam ada sehingga ada ulama kata dia itu nabi ya. Nabi. Apa lagi kuat makna lain. Hal lain itu kurang sikit. Makna jumhur mengatakan tidak nabi lah.
ma'anahu la khilafah bi annaha siddiqah, tapi tidak ada khilaf bahawa Maryam ini siddiqah, seorang perempuan yang sangat benar dia. Wa dzakara Ibnu Qattan fi maratib as-sahabati, dari Qattan menyebut pada martabat sahabat al-Imam Haramain al-ijma'a ala annaha laysat binabiyyah. Dia sebut pada apa nama ni, menceritakan tentang martabat sahabat ini. Dia cerita dan dinukilkan daripada Imam Haramain berlaku ijma' bahawa Maryam bukan Nabiyyah. Jadi jawab Syekh kita, Syekh Zaruk, wa huwa mahjujun, pandangan ini dihujahi mana pandangan ini ditolak dan dijawab dengan hujah biwujudil khilaf fi qabla. Kan ada khilaf kan, maka macam mana boleh dakwah ijma'? Jadi dakwaan ijma' tu laisa bisadid, bukan tepat, tidak tepat pandangan yang mengatakan ijma' mengatakan Maryam bukan Nabi. Maknanya ijma' tak berlaku lah. Itu nak maksudnya. Pandangan muktamad memang dia bukan Nabi. Tapi nak kata nukilah ijma' tu sebenarnya tertolak dengan sebab berlaku khilaf. Maka bila berlaku khilaf, maka menolak bahawa perkara itu menjadi ijma'. As-sadisata asyara. Syaratun Nabi. Syarat Nabi. An yakuna kamilal aqli. Mestilah sempurna akal. Qawiyar ra'i, kuat pandangan, saliman amma yunafiru tabai' as-salimata, selamat daripada perkara yang melarikan daripada tabiat-tabiat yang meliarkan tabiat-tabiat yang sejahtera, fitrah-fitrah sejahtera. Maknanya mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang orang yang fitrah sejahtera lari daripada. Orang akan tak dapat dekati. Seperti mana? Seperti penyakit yang menyebabkan orang tak boleh duduk dekat, busuk badan, bau mulut dan seumpamanya. Itu menyebabkan yunafiru tabai' as-salimah, meliarkan orang yang mempunyai tabiat-tabiat yang sempurna, fitrah sempurna. Orang takkan duduk dekat dengan orang itu. Tapi nak kena bercampur dengan orang untuk sampaikan wahyu. Macam mana dia itu sendiri menyebabkan orang tak boleh duduk dekat. Jadi tak benar sabar baru mereka bersifat-sifat. Au yuqillu bil muru'ati, atau mencacatkan maruah, au yanfi an makarimul akhlaq, atau menafikan akhlak-akhlak terpuji. Di annal hujjata la taqumu illa bihim, kerana hujjah tidak akan tertegak kecuali dengan para nabi. Ma'ana fi dzalik, beserta dalam keadaan ternafinya sifat-sifat kekurangan ini daripada nabi. Kalau ada sifat ni, takkan dapat menyampaikan wahyu. Orang lagi duduk dekat, orang lain tak duduk dekat. Wahum minal bashar, dan mereka ini di kalangan manusia. Lakin lakal abshar, tetapi bukan seperti manusia biasa. Kama yuqalu, sebagaimana dikata, ya kal yaqutu hajarun, batu yakut, batu delima merah, itu batu lakal hajari, tetapi dia bukan macam batu biasa. Yakut, batu berdelima merah tu, batu, tapi dia bukan macam batu biasa. Boleh beli selori-selori, tak boleh beli batu yakut selori gitu. Tapi dia tetap daripada jenis batu. Manusia, Nabi ni manusia, tapi dia jenis manusia, tapi dia bukan macam manusia biasa. Sabi'ata asyara. Al-ismatu, apa maksud ismat? Al-imtina'u minadh dhanbi, terhalang daripada dosa. Ma'astihalatil wuqu'i fi, dalam keadaan mustahil jatuh berlaku mereka dalam dosa. Li khabari sadiqi lidzalika, kerana datangnya khabar yang benar pada demikian itu. Jadi sifat itu kerana apa? Berdasarkan khabar yang benar, nas. La lidzatihi, bukan kerana diri itu sendiri. Bukan kerana lizati ismah itu sendiri, tapi kerana Quran dan juga nas datang menyatakan Nabi ini maksum. Allahu ya'simuka minan nas. Wa hiya thabitatun lil anbiya, dan ismah ini sabit bagi para nabi. Fima yunafi muqtadal mu'jizat, pada perkara yang menafikan tuntutan mukjizat, ijma'an, perkara yang dipaham daripada mukjizat. Muqtadal mu'jizat, perkara yang dipaham daripada mukjizat secara ijma'. Maka dusta
ataupun terjaga daripada perkara yang menjadi tuntutan mukjizat itu sabit dengan ijma'. Contoh kal-kadhib, seperti dusta. Dusta ni mustahil dan wajib Nabi terjaga daripada berdusta. Ismat minal kadhib. Wal khiyanati, dan khianat. Wa adam tablighi risalah, dan tidak menyampaikan risalah. Hak ni sepakat. Sebab apa? Itu tuntutan mukjizat. Mukjizat bahawa apa dia mukjizat? Bahawa Nabi ni ialah utusan Allah. Maka bila dia utusan Allah, wajib bahawa dia itu tidak dusta, tidak khianat dan tidak menyembunyikan risalah. Itu je lah. Wa amma ghairu dhalika, adapun selain daripada perkara tersebut, fadhuku ala annahum ma'sumuna minal kufri wal kaba'iri amdan. Maka jumhur beriktikad bahawa para nabi ini maksum daripada kufur dan dosa besar dengan sengaja. Wa kadza as-saghair fi sam'an, demikianlah juga dosa-dosa kecil sam'an indana. Tapi dia di segi dalil sam'i lah, itu sabit dengan dalil sam'i di sisi kita. Mana Nabi terpelihara daripada dosa besar dan juga dosa kecil. Sam'an berdasarkan nas, di sisi kita. Wa aqlan indal mu'tazilah, dan dengan berdasarkan akal di sisi mu'tazilah. Di sisi mu'tazilah dia letak terjaga daripada dosa kecil ini termasuk daripada istihalah itu dari segi akal. Akal hukum wajib tu wajib akal. Kita wajib tu wajib sam'i. Wajib sam'i kerana datang nas yang mengatakan mereka terjaga. Hakikat berlaku tak berlaku lah. Tak berlaku. Cuma bentuk perisbatan tu kita isbat dengan dalil sama bahawa mereka maksum daripada dosa kecil. Di sisi Mu'tazilah, akal yang menghukumkan mereka itu maksud pada okey, itu tengok wa madhhabu ahli al-haq. Maka pengarang ulang sekali lagi, madhhab ahli al-haq was sunnati annahum ma'sumuna minal kaba'iri, mereka terpelihara daripada dosa besar amdan wa sahwan, sengaja atau lupa, wa anis saghairi, dan daripada dosa kecil amdan, dengan sengaja, di alla yalzama ma huwa muntafid, supaya tidak lazim berlaku perkara yang menafikan sifat mereka. Dosa kecil. Ada pun sahwan, ini pilah panjanglah. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh ulama, hatta dosa kecil pun mereka terpelihara. Ini dia nampak baca poster ni lama dah. Bas sebabkan maksiat hakikatan lah. Ni ada pula dalam lebih Abah Malaysia saja. Lama sebut nama dia kata jumhur mengatakan maksiat tu berlaku pada Nabi. Ni berat. Berat. Kalau hari ni berat dia baca mana? Masalah ni baca buku Abah dia saja. Waktu ulama-ulama ahli sunnah kita wa mu'asirah rock belaka. Allah tak sentuh tentang kenabian ni pada masalah maksiat ni, tak sentuh. Allah tidak sentuh berkaitan tu. Okey. Bi alla yalzama ma huwa muntafid, supaya tidak lazim perkara yang menafikan kepada sifat-sifat wajib bagi mereka. Wa qalatil hukama, berkata ulama hukama ahli falsafah, al-ismah dia mentakdirkan ismah, malakatu tamna'ul fujura. Ismah itu ialah satu malakah, satu sifat dalaman, kemampuan inilah satu kemampuan dalaman yang menghalang daripada melakukan kejahatan. Tamna'ul fujur, tamna'ul al-fujura. Takrifnya ada masalah, kalau ambil takrif ni pun ada masalah sebab dia sekadar takrif saja. Qala al-Junaid wa Thawri, berkata Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri, wa ghairuhuma, dan selain daripada mereka min masyayikhina as-sufi, daripada guru-guru atau masyayikh sufi kita, ulama-ulama sufi kita,
Ma jara 'alal anbiya, apa yang berlaku ke atas para nabi, jara 'ala zawahirihim, itu berlaku pada zahir mereka sahaja. Wa asraruhum mustawfatun, adapun batin asrar, ini Mesir ni. Asrar dan batin di mereka, dalam mereka itu mustawfatun, penuh dipenuhi bi musyahadatil haq, dengan menyaksikan Allah al-haq wa muwafaqati amri, dan mengikut kepada arahan Tuhan, mengikut pada suruhan Tuhan. Allah Akbar. Ini kalam ulama ahli sufi. Mereka tidak menyentuh pun pada masalah nak menyandarkan kekurangan pada hak diri Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi menuduh ada maksiat itu berbicara Bangunnya tak ada faedah pun gitu. Jadi yang kedua ni dia bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Habis. Dia nak buka nak cari pandangan, mata dia pandangan. Pandangan tu memang ada aja kalau nak cari, tapi dia tidak menjadi pandangan majoriti. As-saminata asyarah, yang ke-18. As-sahwu wal nisyan, lupa dan juga lalai itu harus alal anbiya'i, di atas para nabi, illa inda qabulil wahyi, kecuali ketika menerima wahyu wa adaihi, dan menyampaikannya. Nabi tak teringat, Nabi lupa, boleh berlaku. Pada mana? Selain daripada menerima wahyu dan menyampaikan wahyu. Nabi lupa dalam sembahyang. Tajuzu alaihimul wa tajuzu alaihimul aghradu illa al-fasidah, harus ke atas mereka aghrad. Aghrad ni makna sifat-sifat manusia. Illa al-fasidah, kecuali sifat-sifat yang rosak, yang tidak sesuai dengan kedudukan mereka. Wal amrad, dan penyakit illa al-qadihah, kecuali penyakit yang qadihah, yang teruk, yang mana yang menyebabkan lari orang ataupun menyebabkan kurang kedudukan mereka. Qadihah ni yang mencacatkan. Wal a'radu, dan juga sifat-sifat ilal munaqisatu, kecuali sifat-sifat yang mengurangkan kedudukan mereka. Wal jununu, dan mana ni? Okey, habis itu. Habis itu. Wal jununu wal ihtilamu qadihan, gila dan juga bermimpi. Ihtilal ni mimpi keluar mani, mimpi basah. Qadihan, itu mencacatkan. Makna mimpi dengan sebab mainan syaitan ni. Ihtilal ni mimpi, kalau dalam masalah balik al-hulm ataupun ihtilal ni lebih pada mimpi keluar mani. Juga mimpi ihtilal ni mimpi mainan syaitan, lagi umum. Itu semua qadihan, mencacatkan bagi kedudukan Nabi, bayar tani'an, maka menghalang ataupun hukumnya mustahil. Yang tani'an terutama mustahil kedua ni. Maka Nabi tak ada laku gila ataupun mimpi mainan syaitan, tak ada. Bila mimpi, pasti mimpi yang benar saja. Tak ada berlaku mimpi daripada syaitan. Dah balik dengan mimpi? Tak ada. Dah keluar mana? Itu berlaku, tapi bukan berlaku dengan sebab mimpi, tapi dengan sebab imtilak ubi'ah, penuh, bekas penuh, jadi dia keluar sendiri itu. Itu boleh berlaku, tapi bukan dengan sebab mimpi, bukan dengan sebab mimpi. Bikhilafil ihmad, lain dengan pesan, tak sedar, pesan tak sedar. Wal fakri, dan juga fakir, miskin. Nabi pesan, Nabi tak sedar, itu tak berlaku sebab dia bukan jenis penyakit yang mencacatkan kedudukan, ataupun Nabi itu miskin, itu tidak mencacatkan. Wa kadzal amma indal akthar, demikianlah juga apa nama ni, wa kadzal ay fayamtani'an, wa kadzal ay fayamtani'u al-amal, buta indal akthar, di sisi kebanyakan ulama. Di sisi kebanyakan ulama mustahil Nabi buta. Sebab itu qaul mu'tamadnya lam yathbut anna Syuaiban a'ma, tidak sabit bahawa Nabi Syuaib itu buta. Begitulah juga Nabi Yaqub tidak buta. Bahkan apa yang berlaku pada Nabi Yaqub ialah ghisya'un ala ainai, ada selaput pada mata dengan sebab kasrati
al-buka, kerana sebab banyak dia nangis, maka matanya itu tertutup dengan air mata sebab banyak nangis, bukan buta. Jadi banyak ulama menganggap buta ni antara sifat atau penyakit yang memberi kekurangan pada kedudukan hati. Khilafan di Syekh, menyalahi bagi Syekh Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata harus saja wa asba'i dan orang yang ikut. Wassalamu, pekak itu manfiyun bi ijma'i ahli sunnah. Itu ternafi dengan ijma' ahli sunnah. Pekak, Nabi tak ada yang pekak. Bahkan sahabat pun tak ada pekak. Ini juga benda yang di kalangan sahabat, orang buta ada, tapi orang pekak ada. Di kalangan sahabat Nabi yang ramai tu orang pekak. Sebab apa? Sebab ni Allah Ta'ala jaga, jadikan sahabat Nabi ni nak dengar wahyu Nabi. Buta memang ada, tapi pekak tak berlaku. Wal aqibatu ma'munatun alaihim, dan akibat kesudahan akhir mereka terjamin. Ma'munatun alaihim, terjamin kata mereka, makna mereka ni memang terjamin kesudahannya, memang ahli syurga lah. Tapi ma'akhawfihim minallah, mereka dalam keadaan itu mereka masih bimbang, takut daripada Allah. Wa khasyatihim lahu, mereka masih takut kepada Allah Ta'ala, walaupun mereka telah dijamin syurga. Atas asyar al-nubuwatu, kenabian itu ghairu muktasabatin, tidak boleh diusahakan. Fala tunalu bil ijtihad, tidak dapat dicapai dengan bersungguh-sungguh. Khilafan li ba'dil qadariyati, menyalahi bagi sebahagian daripada qadariyah. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqab bi khairi a'la aqabah. Kenabian itu bukan benda yang dapat diusahakan. Walau seorang tu mendaki kesungguhan, bukit-bukit kesungguhan, setinggi-tinggi kesungguhan, tak boleh juga. Wa madhhabu ahli al-haqq anna al-qawla bi azli al-anbiya, di sisi mazhab ahli sunnah, al-qawla bi azli al-anbiya an risalah fil hayati wal mamati batil. Pandangan yang mengatakan tertariknya, ditarik balik kenabian daripada risalah, ditarik Nabi daripada kerasulan. Nabi ditarik sifat kerasulan ni ketika dia hidup ataupun ketika mati, batil. Contohnya tarik balik. Dilantik jadi Nabi, dan Nabi dilantik jadi Rasul, tiba-tiba masih hidup atau masa mati dia tidak lagi, dia ditarik balik menjadi Rasul, Tuhan batalkan. Ataupun masa mati dia tidak jadi dianggap Rasul pun, itu pandangan yang batil. Jadi mengikut Nabi Kahar kan, Nabi Kahar kata saya tarik diri kan, saya letak jawatan daripada Rasul lah, Rasul Melayu lah, dia kata tak Rasul Melayu, dia tarik diri, dia letak jawatan. Tak, tidak ada Nabi yang ditarik daripada kerasulan pasal hidup atau mati. Hatta lepas mati, dia lepas mati pun masih di Rasulullah, masih di utusan Allah. Wa kadza qaulu ba'dil qadariyati, demikianlah pandangan sebahagian qadariyah, bi anna arwahahum, bahawa roh-roh mereka tantaqilu ila ghairihim, roh para nabi berpindah kepada selain mereka, min ghairi qita'in, tanpa terputus, ila yaumil qiyamah, sehingga kiamat ni tanasukul arwah, roh berpindah-pindah. Ada perbincangan banyak. Jadi pandangan qadariyah maka roh berpindah daripada roh nabi ni berpindah daripada seorang-seorang sehingga hari kiamat. Ini lebih kepada proses reincarnation. Reincarnation. Apa lagi? Apa Islam ni panggil apa? Reincarnation. Kehidupan semula. Kelahiran semula. Agama Buddha banyak ni. Agama Buddha, agama Hindu banyak ni. Kelahiran semula. Ila yaumil qiyamah hatta la yabqa al-khalqu, sehingga tidaklah tinggal makhluk itu min ghairi hujjah, tanpa ada hujjah. Itu wa kadza qaulu ba'dil qadariyah tu qaulun batil. Jadi pandangan itu menyebabkan la yabqa al-khalqu min ghairi hujjah, yang mengatakan roh para Nabi berpindah supaya tidak kekal makhluk kecuali tanpa ada hujah. Nabi turun supaya datang hujah, supaya
untuk turut dan beriman. Li'alla yakuna 'ala Allah hujjatun ba'da rasul. Kita jadi wajib beriman kerana Tuhan turun Rasul. Maka wajib Rasul ada sepanjang masa, sepanjang zaman, supaya tidak ada hujah lagi kita nak tolak. Ya Allah, kamu tak betul Rasul. Jadi mereka kata wajib mereka kata ruh para Nabi berbeda. Tanpa putus sehingga kiamat, supaya tidak kekal, tidak ada makhluk yang tak dapat didirikan hujah. Sebab bila putus, maknanya mereka ada hujah depan Tuhan. Kata tak ada utuh Nabi, macam mana nak beriman? Maka di situ perlu berpindah, perlu ada sentiasa ada Rasul berpindah daripada seorang-seorang. Perkataan ini hujah mereka. Jangan salah di potong yang punya video kata kita setuju pula tanah suka Allah. Perkataan Qadariyah ini qaulun batilun. Hatta la yabqa khalqu min ghairi hujjah. Itu hujah Qadariyah tadi. Supaya tidak ada lagi kekalnya makhluk yang tak ada tanpa ada hujah yang dapat didirikan. Sebab itu perlu ada Rasul yang berurusan. Jadi pandangan ini qaulun batilun, pandangan yang batil, raji'un ilal qauli bi tanasufil arwah, kembali kepada pandangan yang mengatakan berlakunya tanasufil arwah, reincarnation, perpindahan roh pada satu. Satu hukum dia kufrun surah, kufur yang jelas-jelas. Bodoh. Kufur yang jelas-jelas. Jadi kena faham molek sebelum baca kitab-kitab tasawuf yang mengatakan orang ini fihi apa nama istilah dia karuh dia panggil kata hatta al-sufi panggil dia panggil apa, orang ini dia panggil bakriyun, hadza umariyun, dia istilah gitu. Itu bukan tanasukul awah, itu pembicaraan lain lah. Jadi tanasukul awah tidak berlaku di kalangan orang beriman yang mengiktikad tu jelas-jelas kufur, wal iyadu billah. Tiba-tiba kita pergi berani di benda pelik-pelik atau benda yang tinggi-tinggi. Akhirnya kita tak faham. Al-muwaffa yang menyempurnakan Aisyurun, iaitu yang 20. Ingat ke sikit je kan? 20 yang menyempurnakan 20. La khilafa anna dzal qarnain, tidak ada khilaf bahawa Zulkarnain mumkina lahu fil ardh, diberi tamkin, diberi penguasaannya di bumi. Wa anna Luqman, bahawa Luqman utiya bil hikmah, diberi dengan hikmah. Wa anna Khadira, Nabi Khidir utiya ilman ladunniyah, diberi ilmu ladunni. Wa anna Maryam siddiqah, Maryam itu perempuan yang benar. Wa khilafah fi itsbati nubuwwati lahum, dan berlaku khilaf pada pengisbatan nabi bagi mereka. Adakah Luqman nabi? Adakah Zulkarnain nabi? Adakah Khidir nabi? Adakah Maryam? Wasahihu ada, yang sahihnya tidak. Wa tahqiq, pandangan tahqiq al-waqf, tawaquf di adamil qati' fi janibain, kerana tidak ada dalil yang putus pada dua-dua pihak. Maka kata Nabi pun tak ada, kata Nabi pun tak ada. Tapi yang kuatnya pada Khidir Nabi lah, kuat pada Khidir adalah Nabi. Wa qad warada anna 'adad al-anbiya'i, telah datang bahawa bilangan Nabi itu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 24,000. Wal mursalina minhum,
Dan bilangan rasul di kalangan mereka Thalathumi'atin wa thalatha asyara Au arba'ata asyara Au khamsata asyara 313 atau 314 atau 315. Seperti bilangan di badan. Seperti bilangan tentera Qalu. Faqala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, wa huwa khabar wahid. Hadis yang mengatakan bilang ini khabar wahid, bukan mutawatir. La yujibul ilma wal i'tiqad, tidak mewajibkan kita ilmu dan i'tiqad, makna yakin. Makna kalau orang tolak pun tak ada masalah. Ini juga Wahabi tak faham, buat tak faham ke, tak mampu faham ke, tak tahu. Dia kata kita tolak hadis ahad. Bukan, masalah ini pada penisbah kedudukan. Adakah dia pada tahap ilmu yakin dengan maksud kalau orang tolak jadi kafir? Tidak. Tuwata la yujibul ilma ay ilman yakin wal i'tiqad yang mana orang yang tak i'tiqad jadi kufur. Rupanya tidak, sebab disabit dengan khabar yang bukan mutawatir. Fawajabal iman bihim, maka wajib kita beriman dengan para rasul Nabi jumlatan secara umum, duna ta'arudin, tanpa kita masuk, kita termasukkan atau kita dedahkan ila adadihim, kepada bilangan mereka. Bilangan itu berlaku khilaf, ihtimal lagi. Maka yang wajibnya bagi Allah ada Nabi dan Rasul. Minhum man qasasna alaika wa minhum lam naqsushum alaik. Ada Al-hadiyatu wal-ishrun. Al-hadiyatu wal-ishrun. Masalah yang ke-21. Al-anbiya wal malaikatu, para nabi dan para malaikat maksum mereka. Wal awliya'u, para wali pula mahfudzuh, terjaga. Orang tak panggil maksum. Para wali yang dijaga Tuhan, mereka tu mahfuz, terjaga. Wal maksum la yaqra'u 'alaihi dhanbun al-battatan. Orang yang maksum tidak akan mendatangi akannya dosa selama-lamanya. Tak mari dosa selama-lamanya. Maksum ni terjaga, dosa tak kastuh dia. Dia khilafil mahfuz. Tapi orang yang dalam mahfuz, dalam hifzillah, penjagaan Tuhan, fa innahu yajuzu qu'uhu fi, harus berlaku jatuhnya para mahfuz dalam dosa. Makna wali buat dosa harus saja. Dia tidak mengeluarkan daripada kewilayahan kecuali Tuhan tadi. Kecuali Tuhan tadi. Ada benda-benda yang boleh mengeluarkan daripada dairatul wilayah kepada dairatul amatul mukmin, ada. Tapi kebanyakannya ataupun benda berlaku pada wali dosa itu tidak boleh. Dan itu tidak mustahil lah. Sebab al-hifzu mahfuz ni, orang yang mahfuz ni tidak mustahil datang dosa. Walaupun itu peliklah, ataupun kita kata jangan larang. Qala al-Qushairi, kata Imam al-Qushairi, walakinnahu la yusiru alaih. Orang yang mahfuz ni, kalaulah berlaku dosa, la yusiru alaih, dia tidak mengekali atas dosa. Kalau berlaku dosa, dia tidak akan mengekali atas dosa. Bahkan dia akan segera bertobat. Qultu, kata Syekh Ahmad Zarruq, li'anna al-israr fisqun, kerana mengekali itu kefasikan. Israr al-fisq, mengekali dosa itu fasik. Wal fisqu wal wilayah la yajtami', kefasikan dan kewalian itu tidak akan sama-sama sekali berhitung kedua ini. Adapun dosa ialah kalau dak israr, dia taubat. Man tawallallaha, orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, bikullihi, orang yang tawalla akan Allah dengan kesemuanya, falam yakun fihi nasibun li ghairihi, maka tidak ada pada dirinya bahagian selain pada Tuhan. Bila dia serah segala-galanya kepada Allah, tidak ada bahagian selain Allah padanya, fatawallahu ta'ala bikullihi, maka Allah akan mentawalli,
tadi dia seruh. Allah Ta'ala akan membantunya. Allah Ta'ala akan menolongnya. Bikullihi, dengan kesemuanya. Falam yada'hu li ghairihi, Tuhan takkan biarkan urusan itu kepada orang lain. Bila seorang itu serahkan segalanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan uruskan, takbirkan semuanya. Tuhan takkan serah bagi orang lain. Rezeki Allah bagi. Hatta secara asbab tu. Kalau asbab tu asbab yang kita kata bukan asbab adi ya. Sebab ni kadang-kadang bukan asbab yang adi. Tuhan yang beri asbab yang bukan beradat. Bila dia serahkan sekaliannya sehingga tidak ada dalam dirinya selain pada Allah, maka Allah Ta'ala akan menguruskannya, akan mentadbirkannya, akan menjaganya kesemuanya, maka dia tidak akan biarkan kepada orang lain. Wa yu'rafu bi qat'il amali 'anil khalqi, dan dikenali wali itu dengan putus harap dan impian dan kehendaknya daripada makhluk. Dia tak nak makhluk lah. Putus amal harapannya daripada makhluk. Kenapa? Kerana dia hanya mengharap pada Tuhan, tidak harap pada makhluk. Wattiba'i sunnati fi kulli syai', dan diikut sunnah pada setiap perkara. Tapi apa nama ni, itu salah satu kita kata pengenalan pengecaman. Hak dua-dua hak dari itu memang dan kada Allah Ta'ala memperlakukan karamah. Apa karamah? Wahya amrun khariqun lil 'adati, perkara yang mencari adat. Ghairu maqrunin bitahaddi, yang tidak disertai dengan cabaran, tidak dicampur ni. Kalau Nabi dia terpaksa dah mentahaddi, cabar lawan tu ni, ini bukan atas dasar mencabar. Ada orang cabar dia kan, Nabi kena tunjukkan mukjizat. Karamah ni bukan atas dasar tu, atas dasar sebagai peneguh dan penguat. Bukan nak membezakan antara karamah dengan nubuah. Wala jarin bil asbab, dan tidak berlaku dengan asbab. Menceraikan daripada agama, tidak melarikan daripada agama, wa makarimul akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia. Apa nama ini, perkara yang berlaku itu tidak, karamah itu bukan perkara yang melibatkan lari daripada agama, cerai daripada agama. Karamah dia apa? Karamah dia saya tak sembahyang seminggu. Karamah dia saya gugur taklif seminggu sembahyang. Karamah. Karamah dia saya anda halalkan arak untuk puak-puak kita. Cerita apa? Cerita apa? Imran Joli tu. Itu kan karamah itu. Itu kan karamah tu. Alhamdulillah. Anda ada juga tak benar. Okey. Jadi kalau ada dalam tubuh ni bukan menceraikan, melarikan daripada agama ataupun akhlak itu. Wa ankara jumhurul mu'tazilati al-karamati. Jumhur Mu'tazilah mengingkari karamah. Wa hum mahjujuna, mereka dihujahi ke atas mereka. Mahjuj ni maknanya ditolak dengan hujah. Wa hum mahjuju maknanya mereka ditolak dengan hujah bil waqi', dengan perkara yang berlaku sungguh. Karamah itu berlaku sungguh. Jelas tu. Dalam Quran pernah sebut kan. Siti Maryam. Siti Maryam apa ni? Ogeh ataupun dia keluarkan pohon tamak tu, jatuh pohon tamak. Pada ketika tidak, tamak tu bukan musim dia tumbuh. Lepas tu keluar air daripada bawah. Wa hum mahjujuna bil waqi' bit tawaturi.
Secara tawatur pula anis sahabati daripada sahabat faman ba'dahu dan selepas daripada mereka. Wa qissati ahli kahfi, kisah ahli kahfi dalam Quran pula wa ghairihim dan daripada mereka. Wa ikhtulifa fi wilayatin nabi wa nubuwwatihi ayyuhuma afdal, dan dikhilafkan pada wilayah nabi dan juga kenabian nabi. Mana satu lebih afdal? Nabi ni dia nabi dan dia wali. Bila kata di nabi, di rasul, di nabi, memang wali tu dah masuk sekali dah. Allahu waliyul ladzina amanu kan. Dan antara memang nabi lah. Jadi maknanya kewalian Nabi, wilayah Nabi dengan nubuah, sifat kewalian pada Nabi dengan sifat kenabian Nabi itu mana lebih afdal? Was-sahihu nubuwwatu afdal. Pandangan yang sahih adalah kenabiannya afdal. Nabiyan lebih afdal. Wa taklifu la yasbutu bi usulil haqiqati ijma'an, dan taklif tidak akan gugur sama sekali dengan sampai kepada hakikat secara ilmu. Kita belajar ilmu makrifat, ilmu hakikat, maka kita gugur taklif. Takkan gugur sama sekali ijma'an secara ijma'. Bal yata'akkad, bahkan jadi lebih teguh apabila seseorang itu sampai kepada hakikat atau makrifat. Taklif itu bahkan lebih kuat dan lebih teguh. Lagi mereka menjaga syariat, lagi mereka menjaga amalan-amalan. Ini lepas masuk tarikat sikit, dak pergi semayang jemaah dak. Dak pergi semayang jemaah dak. Apa lagi? Apa nama ni, rawatib pun dulu ada buat langsung dak. Nampak dak. Dulu bercakap apa nama ni, lembut, lepas masuk makrifat ke apa ataupun belak-belak, jadi cakap tu takabur sama. Takabur sama. Jadi patutnya apabila sampai kepada hakikat, taklif itu akan jadi lebih takkid, lebih kuat. Wal qawlu bi anna al-waliyya afdalu minan nabi kufrun. Syekh Mazharuk dia ingatkan, orang mengatakan wali itu lebih afdal daripada nabi, kufur. Bal nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya, bahkan nabi yang satu lebih afdal daripada sekalian para wali. Daripada ulama-ulama yang kita kata rasikhun, maka kita kena takwil lah. Macam kita nak sebut apa ni, nahnu waqafna fi apa ni, nahnu apa ni, apa nama ni, warifna apa ni, khudna bahran waqafa fi syati'ihi al-anbiya, kami telah menyelami lautan yang berdiri pada tepiannya oleh para nabi. Itu iskal. Iskal makna boleh nak takwil yang mana salah. Ni ahli kalam ahli sufi. Dia kata kami telah menyelam dalam lautan yang para nabi berdiri pada tepian. Orang hebat. Ahli sufi wali ni masuk menyelam dalam laut. Nabi duduk tepi pantai. Padahal makna tu makna yang salah. Kalau faham dengan makna Nabi tu kurang. Jadi apa makna dia? Makna kena tanya ahli dia lah. Apa maksud ahli? Rupanya kami baru nak menyelam, Nabi tu dah menyelam tu setiap balik tu selamat dah tepi. Kami menyelam tu boleh jadi lemah. Kami ni masuk menyelam laut, dah tahu boleh sampai ke dok, balik ke dok, ke tepi tebing tu. Boleh jadi lemah ada. Para Nabi ni menyelam, siap balik dah selamat. Apa tak? Ada makna gitu tak ada dia. Jadi bila faham dengan makna salah, itu kadang-kadang kita cepat tasarruf menolak kalam-kalam yang ada di sisi para ulama kibar lah. Wal jumhur ala anna al-waliyya yajuzu an ya'rifa annahu wali. Jumhur mengatakan seorang wali harus bahawa dia tahu dia wali. Ini adakah wali tahu dia wali? Jumhur kata harus, wali itu mengetahui bahawa dia wali. Itu dikabur orang tak? Boleh buat dia kabur orang. Kena faham boleh? Dia ni wali Tuhan. Mana dia wali? Dia kabur. Dia kabur. Sedap itu tau.
Qalu, mereka kata mereka. Wal khawarij. Jadi karamah, hatta karamah ni, para orang yang betul-betul wali awliya, mereka itu tidak suka zahir karamah. Kama yakrahu al-'adiratu kama yasta'ifu al-'adiratu min haidatiha. Seperti mana anak dara malu daripada darah haidnya. Orang anak dara kuat, dia ada keluar darah haid. Ikan pun orang, itu tunjuk orang, aku keluar darah ni, tengok darah. Dan begitulah malunya orang awliya yang betul-betul waliullah daripada zahirnya karamah. Malunya mereka tu sebagaimana malunya perempuan yang darah yang keluar darah dengan darah haidnya. Benda tu apa? Sebab itu dunia je. Karamah pun tetap dunia je. Qalu wal khawarij arba'atu. Mereka berkata perkara khawarij itu mencari adat itu 4 perkara. Mu'jizatul lin nabi, mukjizat bagi nabi. Wal karamatul lil wali, karamah bagi wali. Wa ma'unatul lisairil mu'minin, ma'unah bagi sekalian orang mukmin. Ma'unah. Kalau berlaku benda pelik tu boleh jadi ma'unah. Ma'unah. Itu pun boleh jadi istidraj. Takut juga. Ma'unah ke istidraj. Wa makrun wastidrajun li ahli bid'ah. Dan satu tipu makruh, tipu daya nak istidraj, pemun bagi ahli bid'ah. Berlaku benda pelik, orang yang ahli bid'ah, ahli maksiat, dan nak jadi semakin jahat, semakin tertipu daya. Wa yufarriqu bainahuma, dan dibezakan di antara kedua. Macam mana nak tahu ini istidraj ke, ini ma'unah atau karamah? Ma'unah lah sini sebab karamah tu orang yang pada tahap makam suhu lah. Macam mana nak tahu ini ma'unah ke, ini istidraj? Wa yufarriqu bainahuma, dibezakan antara keduanya. Ataupun kita kata yufarriqu bainahuma at-tawfiq. Tawfiq itulah yang membezakan. Fi suluki tariq, pada menjalankan jalan yang betul. Tengok, adakah setelah dapat itu orang itu istiqamah pada jalan ketaatan, ataupun bila dapat benda itu menyebabkan dia masuk kepada menyeleweng daripada jalan ketaatan kepada jalan kesesatan. Jadi membezakan antaranya ialah taufik. Dia diberi kekuatan pada menjalani taufik. Orang nampak semakin kuat, semakin berguru, makin kita kata makin nak mencari ilmu dan seumpamanya. Tengok, benda itu tak kembalinya jasad jismani, jasad tubuh badan hari akhirat. Waqtalafu hal huwa insya'un tsani, mereka khilaf adakah itu insya', penciptaan kedua, maknanya setelah jasad ini musnah Tuhan cipta sekali lagi jasad kita, au jam'u ajza', ataupun Allah Ta'ala timpungkan balik juzuk-juzuk yang telah hancur. Khilaf. Nampak? Adakah cipta balik kita, ciptaan yang baru, ataupun dihimpunkan balik juzuk-juzuk yang hancur. Alastilafihim fil fana, sebagaimana khilafnya mereka pada masalah fana. Hal huwa tafriqu ajza', adakah fana itu ialah hancurnya ataupun bercerainya juzuk, atau fana'uha bil kulli, ataupun hilang secara keseluruhan. Bila Allah Ta'ala musnahkan alam, fana'kan alam, maknanya hilang, tak ada rasa ke ataupun cerai. Itu. Di sini ada khilaf lain. Waqtalafu fi ajmin dzanabi, mereka khilaf pada ajmin dzanab, wujud tulang sulbi. Hal yafna am la, adakah akan fana atau tidak? Qaulan, ada dua qaul. Siapa yang ada kaji agama lain ni ada? Baca. Yang dengar pasal rally. Human rally board. Dengar. Dalam agama Buddha dia ada satu istilah. Tapi anak tak pasti tu, anak tak tahu tu, anak baru tengok tak tahu adakah. Ada uzat, tapi nampaknya benda tu besar lah, kecil jari. Bila mayat tu sami,
Tok Sami ni bakar mayat. Kalau Tok Sami tu sampai tahap nirvana, dia akan tinggalan yang tak akan hancur. Dia betul macam cara gitu lah. Dia panggil relik. Tunjukkan maknanya apa nama ni Tok Sami tu, Tok Sami betul lah. Kalau bakar tak ada Tok Sami tipu tu. Dia tak sabar tahap nirvana dia. Nampak? Kali bakar lah. Tak tahu kot tu kena tanya orang dia. Okey ya. Haji Muzana kalau ikut daripada takrif Haji Muzana bukan waktu sebab dia juzuk paling halus. Juzuk paling halus. Waktu tu dia macam bola-bola kecil gitulah. Dia pukul balik tu, dia pukul balik dia top dekat apa nama kuih-kuih dia. Hal yafna amla qawlan wa ankaru jumhur falasifatil ma'ad al-jismani. Jumhur ahli falsafah menafikan kembalinya jasad jismani badan. Wa qalu huwa ruhaniyun. Dia kata itu kembali rohani saja, jasad aku dah. Tuhan bakit roh saja. Wa qala jumhur muslimin, berkata jumhur umat Islam, jismaniyun faqat. Jismani saja. Wa kathirun min ahli sunnah innahu ruhaniyun wa jismaniyun. Ruhaniyun wa jismaniyun. Inilah pandangan ahli sunnah bahawa kebangkitan itu roh dan jasad. Wa alaihi al-Ghazali, ini pandangan Ghazali, wal Halimi Gharib Asbani wal Dabusi wal Ka'bi min as-Sufiyah wa ghairuhum. Wa qalat ad-Dahriyah wa at-Taba'iyyah, berkata golongan Dahriyah yang tak percaya adanya Tuhan, dan Taba'iyyun yang tak percaya Tuhan ni, golongan ahli tabiat ni. Perkara tu berlaku dengan tabiat, dia panggil apa? Ya? Naturalis ke apa? Taba'iyyun. Saintis tu umur sangat. Saintis, namanya saintisme. Saintisme. Betul? Terjemahan dia gitu Dia Taba'iyyun terjemah dia gitu. Apik. Makna orang yang menjadikan sains itu agama Tuhan tu. Saintisme. Okey. Kalau saintologi, pula. Jadi enggak saintologi. Itu agama baru tu. Pelaku Hollywood ramai. Saintologi, percaya pada dia. Okey. Saintisme kita cek balik. Dia kata apa? Ini golongan yang menafikan Tuhan. Dahriyun dia cari tak ada Tuhan. Wa ma yulikuna ila dah. Berlaku dengan semua jadi je. Taba'iyyun pun sama. La ma'ada asla, tidak ada bangkit sama sekali. Wa tawaqqafal Jalinus. Jalinus. Ini seorang ahli falsafah Yunan. Jalinus. Galen lah. Jalinus. Wal kullu minhum batil. Setiap daripada mereka itu batil. Setiap daripada mereka itu batil. Linus. Galen. Galinus atau Galinus. Wal kullu minhum batil. Wa al-thalithatu wal 23 al-jannatu wan nar makhluqatan. Syurga dan neraka dah diciptakan sekarang. Khilafan li jumhurin Mu'tazilah, menyalahi bagi jumhur Mu'tazilah. Jumhur Mu'tazilah kata dah lagi. Sebab tak ada balas lagi. Lepas pada akhirat baru cipta sekali, sia-sialah. Di sisi ahli sunnah dah ada dah. Qala sahibul maqasid, berkata Imam Tarzazani, maqasid sahib pada maqasid, kitab maqasid. Yang maqasid syariah tu. Maqasid Imam Tarzazani. Walam yarid nassun sarihun, tidak ada nas sarih fi ta'yini makan jannah, pada menentukan tempat syurga. Wana dan neraka duduk mana? Nas sarih tak ada. Wal aktsaruna, kebanyakan mengatakan annal jannata fawqa as-sama'i, syurga itu di atas langit. Wa tahta al-'arsy, di bawah arasy. Tashabbusan, kerana berpegang.
berpegang biqaulihi dengan firman Allah Taala inda sidratil muntaha. Syurga itu di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sisinya ada jannatul ma'wa. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam saqful jannah arsyur rahman. Atap bagi syurga ialah arasy Tuhan. Maknanya daripada itu kata tahtal arsy. Tahta al-arsy. Wan nar tahtal ard, dan neraka pula di bawah bumi. Wal haqqu, pandangannya hak ni tahwidu dalika ila ilmi al-alim al-khabir. Kita serahkan ilmu demikian itu kepada Tuhan, kepada ilmu Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha tahu. Wa ajma'al muslimuna ala baqa'ihi ma abadan, telah ijma' orang Islam bahawa kekal syurga neraka selama-lamanya. Khilafan lil Jahmiyah, menyalahi bagi Jahmiyah. Wal qawl bi annaha ma'nawiyan, yang mengatakan syurga neraka ni ma'nawiyah saja, bukan benda hakiki ada, tapi benda yang betul maknawi. Kama za'amatul batiniyah, sebagaimana di pendapat golongan batiniyah wal falasifah dan ahli falsafah batil. Ni ada syurga ni. Ni enggak ada orang tu. Oh, duk tengok. Nombor title Ustaz. Dia kata syurga neraka itu ialah kita bila bahagia dalam amal kita mendapat syurga. Ini Nabi sumpah tu pelik semua. Nabi kata kita yang kita bila tidak amal, tidak bahagia tu kita main neraka. Dan ni Nabi neraka kata bukan lepas mati tu ada neraka, bukan lepas mati tu ada syurga. Nabi sumpah. Benar tengoklah rakaman dia tu. Ya. Jadi yang mengatakan bahawa syurga dan kemaknawian itu ialah batil bil kitab was sunnah wal ijma'. Perbincangan tentang imamah, tentang imamah ni makna kita panggil kepimpinan, ketua kerajaan, ketua negara itu termasuk dalam fiqh, bukan akidah. Tapi dibincangkan juga kenapa? Kerana Syiah memasukkannya dalam akidah. Maka dibincang supaya menyatakan bahawa ini bukan perbincangan akidah. Wa fit taubati. Okey. Wa fit taubati, dan perbincangan al-kalam fit taubah min at-tasawuf, daripada perbincangan tasawuf. Wa dukhuluhuma, masuk kedua-dua perbincangan ini imamah dan taubah fil usul, dalam ilmu usuluddin. Ilmu akidah arada li syab wa dukhuluhuma fil usuli wa dukhuluhuma fil usuli aradun, itu jadi khabar dia. Itu perkara yang mendatang. Memasukkan perbincangan tentang imamah dan juga taubah itu dalam ilmu usul, di ilmu akidah, aradun, benda mendatang. Li shibhihima atau li syabahihima boleh, kerana penyerupaan, atau li shibhihima kerana menyerupai kedua-duanya bil usul, dengan ilmu akidah. Satu, kerana ada aspek ilmu akidah situlah. Wa li annahuma fi khatimati, dan kerana kedua-dua ini dibincangkan pada akhir surah Al-An'am. Allati minha jami'ul usul, yang mana akhir surah Al-An'am itu, beberapa ayat akhir itu dibincangkan tentang perkara berkaitan usul agama. Antaranya ialah tentang imam. Golongan an-najiyatu minha wahidah, yang selamat daripada hanya satu. Wahiyya ma kana alaihi wasallam, iaitu kumpulan yang berada atas jalan Nabi, wa alaihi wa ashabuhu, ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam. Apa dua kali alaihi?
alaihi itu kali ya, maka Nabi SAW wa ashabuhu dah. Jadi salah satu alaihi itu tak maka alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Gitu. Alaihi yang kedua tu boleh jadi situ lah. Alaihi kedua tu. Ulang tutup. Wahia man kana alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, iaitu jalan yang Nabi berada dan para sahabat. Hadis iftiraq khabarin sahihun. Sahih itu khabar kepada hadis. Ya? Hadis itu sahih. Hadis itu berkaitan dengan dari segi taujih hadis, tapi kebanyakan jumhur ulama hadis mengatakan hadis ini hadis yang sahih ataupun hasan lah. Wa tafsiluha detailnya, huraiannya, annal firqal islamiyah, bahawa kelompok umat Islam tu sama ni ada 8. Al-Mu'tazilah tu, Mu'tazilah taftariku 20 firqatan, berpecah pada 20 kumpulan. Yukaffiru ba'dhum ba'dhan, sebahagiannya mengkafirkan sebahagian lain. Wal khawariju 20 firqatan, khawarij pula 20 kumpulan. Wal murji'atu khamsatun, murji'ah 50. Wan najariyatu salatu firaq, najariyah pula 3 kumpulan. Wal jabriyatu wal musyabbihatu an-najiyatu wal jabriyatu wal musyabbihatu. Dia maknanya jabriyah, seterusnya musyabbihah pula dua kan. Okey, jadi berapa tu? Kali ikut ni berapa? Baru 50 tak? Baru 50 campur ahli sunnah kan? Wan najiyah tu, yang selamat ni, nombor 1 lah. Yang selamat ni, wahiyya ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang berada ada Nabi SAW wa ashabu, dan sahabat Nabi SAW. Dah cukup waktu. Sebab itu sebahagian yang membicarakan tentang ilal bagi hadis ni, dia kata bilangan tu kalau dibilang firaq Islamiyah takkan sampai 73. Kalau dimasukkan lain daripada firaq Islam, lebih daripada 73. Maksudlah selain pada umat Islam, masuklah ke India, Hindu semua tak, lebih 73. Jadi 73 tu, adakah bilangan tu ada tahdid bilangan tersebut ataupun sebagai isyarat menunjukkan banyak. Jadi pandangan yang paling kuat berkaitan ni kata ialah 73 tersebut ialah campur belaka ummatul ad-da'wah dan ummatul ijabah. Umat Nabi, sebab tu Nabi kata sataf tariku ummati, akan berpecah umat. Jadi umat Nabi ni dua, ummatul ijabah, umat yang sahut seruan Nabi beriman, mukmin. Wa ummatul dakwah, umat yang disemu untuk dakwah, iaitu yang tak Islam lagi. Campur belaka. Jadi pembahagian secara khusus 20-20 tu, itu sekadar takribiyah, jadi bukan tahdid lah. Adakah betul Mu'tazilah kalau kira pun satu dan satu, wallahu a'lam, tapi 73 tu masuk semua. Maka yang selamat daripada itu ialah hanya yang mengikut jalan Nabi dan sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Okey, fahiya idzan ma ta'ayyada, maka jalan firqah najiyah ini ialah ma ta'ayyada, firqah yang dikuatkan bil kitab was sunnah, dengan Quran dan hadis. Wa qadaya al-aqli musallamati, dan perkara-perkara akli yang diterima, perkara-perkara akal yang musallamat, bihima, yang diterima dengan kedua-duanya, dengan Quran dan juga hadis. Bihaitsu la yashukku sami'un laha, sekira-kira tidak syak orang yang mendengarnya, annaha min dzalika, bahawa perkara ini termasuk daripada perkara agama, inda sama'i, ketika mendengarnya. Jadi qadaya al-aqli musallamati bihima bihaitsu la yashukku sami'un laha annaha min dzalika inda sama'i.
Waqad awradaha al-imam, telah mendatangkannya oleh Imam Ghazali di sini ala wasfiha, di atas sifatnya, fi hadzal kitab, dalam kitab ni, dalam qawaid aqaid. Falidzalika, hadis sunnah, agama dan akidah yang betul, wa isabatis sunnah, dan kumpulan kelompok sunnah, wa faraqah dalal, dan yang telah keluar daripada kumpulan yang sesat, wa hizbal bid'ati, dan kumpulan ahli bid'ah. Apa yang disebut sepanjang qawaid aqaid ini. Thumma qala rahimahullah, fa nas'alullaha kamalal yaqin, kami memohon dengan Allah Taala kesempurnaan yakin, wa thabata fid din lana, dan juga teguh tetap dalam agama lana wa li jami'il muslimin, bagi kami dan juga sekalian orang muslimin. Innahu arhamur rahimin, ialah sebaik-baik, serahmat, pengasih yang kasih. Wa hadza du'aun, dan doa ini munasabah lima furiḍa minhu, bagi apa yang diselesaikan padanya minal aqidatil mubarakah, darjat i'tiqad min wujuh ta'lim al-yaqin, daripada wajah ta'lim mengajarkan makna kena sebutlah. Lepas pada itu dalam apa ni, qawaid ataupun qawaid aqaid Imam Ghazali, dia bincangkan lain lagi lah tentang darjat-darjat, bagaimana cara taraqi daripada ta'lim daripada satu tu. Ingat tak masa kita ngaji tu kan, daripada aspek macam mana budak mulai mengikat satu-satu tu, tidak disebutlah naktasir gunahu, kami menghadkan tidak yang itu sekadarnya dia. Inilah itu pokok lain itu berkaitan dengan manhaj dan cara darjat-darjat meningkatkan keyakinan. Wa billahi subhanahu taufiq, min Allah Taala lah saja taufik. Wa kamula, sempurnalah kitab Ightinamil Fawaidi, kitab Ightinamil Fawaid fi syarhil qawaid al-aqaidi, pada mensyarahkan qawaid aqaid. Wa katabahu muallifuhu, dan ditulis akannya oleh penulisnya Ahmad bin Ahmad ibni Muhammad ibni Isa, namanya Ahmad bin Muhammad bin Isa, urifa bizaru, yang dikenali dengan zaru. Latafallahu bi, Allah Taala memberikan kelembutan rahmatnya. Awalina kamula, awal syahri Rajab, awal pada bulan Rajab al-Fardhi. Rajab dipanggil Rajabul Fardhi sebab apa? Sebab 4 bulan akan haram. Rajab tu yang duduk berasingan dipanggil Rajab al-Fardhi. 3 tu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tu itu direct. Rajab tu bulan haram yang bersendirian. Al-Haram di bulan haram. Sanata 97 wa 800, pada tahun 800 kemudian 800 wa 97 Hijrah. Arrafanallahu, moga Allah Ta'ala mentarifkan, mengenalkan akan kita khairahu, akan kebaikannya, wa khaira ma ba'dahu, dan kebaikan yang selepas daripada itu, bifadlihi, dengan kemurahannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.